Hello, boleh dengar tak? Boleh, boleh. Okay. Kita guna phone. So, kalau macam tegak macam ni nampak tak? Kalau buat landscape boleh ke? Maksudnya macam rotate phone tu. Sekejap. Nampak tak? Nampak, nampak. Okay, Assalamualaikum. Saya akan present bab 5.1 jenis gerak balas. Jenis gerak balas tumbuhan dia terbahagi kepada dua. Pertama, tropisme dan nasti. So, pertama ni gerak balas tropisme ni, dia ni gerak balas pada bahagian-bahagian tertentu tumbuhan seperti akar dan pucuk. Sama ada bahagian tu dia akan tumbuh mendekati rangsangan ataupun menjauhi rangsangan. Jenis gerak balas dalam tumbuhan ni ada 5. Satu, stigmotropisme, geotropisme, hydrotropisme, fototropisme dan kemotropisme. Ciri-ciri gerak balas tropisme ni, first sekali gerak balas dia ni kekal dan dia ni dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Kedua, gerak balas yang ditunjukkan tu dia perlahan dan tak jelas. Ketiga, arah gerak balas pertumbuhan tu dia bergantung kepada arah rangsangan tu. Keempat, dia ada tropisme positif di mana pertumbuhan-tumbuhan tu dia akan bertumbuh ke arah rangsangan. Dan kedua, tropisme negatif di mana pertumbuhan akan menjauhi rangsangan. Contoh gerak balas tropisme. Stigmotropisme. Stigmotropisme ni, dia ni merupakan gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan. Macam kita boleh tengok, contoh kat gambar ni kan, sulur paut menunjukkan stigmotropisme positif dengan berpaut pada objek seperti kayu untuk membolehkannya mendapat sokongan. Sulur paut tu, dia tu macam batang yang halus tu, yang kita nampak melilit tu kan. Tu sulur paut tau. Dia ni tumbuhan tu juga, tapi dia punya pattern akar, pattern batang dia tu macam menjala macam benang macam tu. Dia melilit ke objek untuk dia pergi ke arah rangsangan untuk dapatkan rangsangan. Next, geotropisme. Geotropisme ni pertumbuhan terhadap tarikan graviti. Maksud dia, bila tumbuhan tu tumbuh, dia akan menghala ke arah graviti bumi lah. Contohnya macam ni, dekat gambar ni, yang bahagian pucuk tumbuhan tu, dia tu geotropisme negatif. Sebab apa? Dia menjauhi graviti kan. Dia tak tumbuh menghala ke arah graviti. Yang bahagian akar tumbuhan tu pula geotropisme positif. Jadi kita tahulah geo kan macam graviti kan. So dia macam ke bawah macam tu. Sebab tu kita panggil positif negatif. Kalau positif tu dia ikut arah dia. Kalau negatif tu dia berlawanan. Okay. Faham tak setakat ni? Faham. Terima kasih. Terusnya hydrotropisme. Hydro kan air kan. So gerak balas pertumbuhan ni pun dia terhadap air. So dia akan positif dia ke arah air. Macam dalam gambar ni, akar dia ni menunjukkan hydrotropisme positif sebab dia tumbuh ke arah air. Okey, seterusnya fototropisme. Fototropisme ni, dia ni pertumbuhan terhadap cahaya. Gambar ni ditunjuk pucuk tumbuhan ni menunjukkan fototropisme positif kerana tumbuh ke arah cahaya. Seterusnya kemotropisme. Dia ni gerak balas pertumbuhan terhadap bahan kimia. Okay, kalau macam gambar yang belah kiri ni, akar dia ni menunjukkan kemotropisme negatif
apabila tumbuh menjauhi bahan kimia tertentu seperti racun. Sebenarnya ni gambar dapat dalam buku teks. Kalau korang tengok buku teks pun nampak kan macam orang tu kan dia sembuh racun. So akar kita tu akan bertumbuh menjauhi bahan kimia tu sebab yelah bahan kimia kan tak elok kan, so bahaya. So dia jadi kemotropisme negatif sebab dia menjauhi. So belah kanan tu pula gambar tu akar tu menunjukkan kemotropisme positif bila dia tumbuh ke arah garam mineral. So akar tu dia nakkan dia garam dan mineral, jadi ni dia pergi ke arah tu, so dia mendekati. Jadi dia kemotropisme positif. Seterusnya yang kedua, jenis gerak balas tumbuhan yang kedua ni gerak balas nasti. Okay, gerak balas ni dia ada terdiri daripada beberapa jenis. Contohnya fotonasti, seismonasti, niktinasti, termonasti dan tigmonasti. Ciri-ciri gerak balas nasti ni, dia tak semua gerakan nasti tu merupakan gerak balas pertumbuhan. Gerak balas yang ditunjukkan ni lebih cepat dan lebih jelas daripada gerak balas tropisme. Terdapat gerak balas nasti yang bertujuan untuk menyelamatkan diri. Ini contoh gerak balas nasti, fotonasti. Fotonasti ni gerak balas yang dia bergerak balas terhadap cahaya. Contoh dia macam kelopak bunga. Kalau macam dalam gambar tu dia cakap bunga ros dia pun berkembang apabila menerima cahaya maksimum. Dan sebelah itu bunga ros dia pun menguncup pada waktu malam. Maksud dia kelopak bunga ros tu dia akan bergerak balas terhadap cahaya. So bila ada cahaya dia berkembang. Bila tak ada cahaya dia menguncup. Macam tu. Terusnya seismonasti. Seismonasti ni dia ni gerak balas yang berlaku disebabkan oleh rangsangan mekanikal seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin dan titisan air hujan. Gerakan ni kita boleh tengok pada daun, stigma atau stamen dia. Kalau macam kita boleh tengok kat pokok semalu. Kalau macam kita sentuh pokok semalu tu dia jadi menguncup kan. Tu salah satu ciri gerak balas yang untuk bertujuan menyelamatkan diri. Okay. Seterusnya niktinasti. Niktinasti ni dia ni gerak balas ritma sirkadian tumbuhan terhadap keadaan gelap. Contohnya macam pokok kekacang seperti daun pokok betai belalang. Petai belalang. Dia menguncup pada waktu malam dan dia terbuka pada waktu siang. Seterusnya termonasti. Termonasti ni gerak balas tumbuhan terhadap perubahan suhu persekitaran. Contohnya bunga tulip, dia kembang mekar bila kenaikan suhu dan dia menguncup apabila suhu menurun. Ini macam kalau dalam gambar tu pun sama, dia akan segar, dia akan kembang bila dia dapat suhu persekitaran. Maksudnya bila suhu dia menaik. Sebab apa? Termonasti ni dia ni bergerak balas terhadap perubahan suhu. So, dia akan menguncup bila suhu menurun. Okey, itu je. So, last sekali, tigmonasti. Tigmonasti ni dia gerak balas tumbuhan terhadap getaran. Gerak balas ni kita boleh tengok dekat tumbuhan karnivor seperti perangkap lalat Venus. So, perangkap lalat Venus tu dia boleh perangkap haiwan yang macam dia boleh perangkap haiwan tu sebabnya dia dapat rasakan getaran haiwan tu tau. So rangsangan yang dia terima tu akan sebabkan daun dia tertutup, dia akan perangkap serangga tu. Lepas tu nanti dia akan jadi makanan lah kepada tumbuhan tu sendiri. Betul kita panggil dia tumbuhan karnivor sebab dia makan binatang, makan benda lain. Okay, itu je. Sekian, terima kasih. Faham tak? Benda tadi tu. Berapa nak faham nak ritma sekalian tu apa? Cikgu boleh terangkan tak? Kita bagi Arif present dulu.
Assalamualaikum, dengar tak? Dengar. Saya akan membentangkan subtopik 5.2, fitohormon. Fitohormon merupakan bahan kimia yang merangsang dan menyelaras gerak balas dalam tumbuhan terhadap rangsangan dan kepekatan yang sangat rendah. Fitohormon ini disintesis di dalam organ tumbuhan tertentu. Dia diangkut ke bahagian atau organ sasaran melalui floem. Fitohormon yang kita belajar hanya ada 5, iaitu auksin, gibberellin, sitokinin, asid absisik dan etilena. Auksin. Auksin ini terdapat dalam proses fototropisma dan geotropisma. Selepas itu, ia merupakan perkembangan kedominan apeks pucuk dan akar. Yang seterusnya, pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel pucuk. Percambahan akar adventitious pada keratan batang. Pembahagian sel di kambium semasa pertumbuhan sekunder. Auksin merencat keguguran buah dan daun yang masih muda dan merencat pengeluaran tunas sisi. Gibberellin. Gibberellin merupakan pembahagian dan pemanjangan sel batang. Perkembangan daun, bunga dan buah. Perkembangan dan percambahan biji benih. Pertumbuhan batang berbunga pada tumbuhan kerdil. Ia juga merencat perkembangan akar. Cytokinin. Pembahagian dan pemanjangan sel akar dan sel batang dengan kehadiran auksin. Percambahan biji benih. Pertumbuhan tunas sisi. Merencatkan perkembangan kedominan apeks. Kedominan apeks ni ia penting untuk tumbuhan kerana ia menyebabkan pokok menjadi lebih rendang. Selain itu, akhir sekali ia melambatkan proses penuaan daun. Asid absisik merangsang pengguguran buah, daun, bunga dan bunga yang matang. Ia menggalakkan kedormanaan biji benih. Kedormanaan biji benih ini penting supaya ia tidak tumbuh pada waktu yang tidak sesuai. Penutupan liang stoma pada musim kemarau. Asid absisik merencat pertumbuhan tunas dan percambahan biji benih. Asid absisik ini merupakan hormon stres bagi tumbuhan. Etilena. Pemasakan buah, penuaan tumbuhan, keguguran daun dan buah. Etilena ni merupakan hormon penuaan. Buah selalunya masak disebabkan kehadiran gas etilena. Kesan auksin terhadap gerak balas tumbuhan. Kalau dalam gambar ni korang boleh nampak yang hujung kolektil dipotong pada bahagian atas. Selepas 2 jam dia ada pertumbuhan, tapi selepas 2 jam dia ada pertumbuhan. Apabila kolektil ni terima taburan auksin yang sama, kolektil ni akan tumbuh pada kadar yang sama, iaitu tegak ke atas. Bagi yang ni pula, hujung kolektil diletakkan di atas blok agar. Blok agar-agar ni dia meresap auksin, sebab tu kolektil ni boleh tumbuh tegak ke atas. Akhir sekali, dekat gambar ni dia macam bengkok ke kanan disebabkan taburan auksin yang tidak sama. Bila bahagian kiri dia terima lebih banyak auksin, bahagian tu akan lebih panjang daripada bahagian kanan. Ni dia punya graf. Korang kena ingat kalau pucuk
kalau diterima kepekatan auxin yang tinggi, ia akan merangsang pemanjangan. Akar dia terbalik, dia merencap pemanjangan. Peranan auxin dalam gerak balas tumbuhan. Bagi gerak balas fototropisma, kalau dalam ni dia ada 7. Yang pertama tu, kalau sebelum dan selepas 2-3 hari, dia tumbuh lebih ke kiri, ke arah tenaga, ke arah cahaya matahari, sebab auxin tu daripada belah kiri dia akan bergerak ke kanan, menyebabkan kolektif belah kanan tu dia akan tumbuh lebih panjang. Yang kedua, dia tiada perubahan. Yang ketiga, dia tumbuh tegak ke atas sebab taburan yang diterima tu sama. Yang keempat ni, dia sama dengan yang pertama. Yang kelima, walaupun kolektif tu ditutupi dengan objek legap, pada bahagian bawah dia tak ada bagi kesan sangat dekat bahagian atas. Yang kelima, hujung kolektif diasingkan oleh blok agar-agar. Dia auxin tu dia dapat tembus melalui agar-agar, sebab tu dia akan bergerak dia akan membengkok ke sumber cahaya. Yang akhir sekali pula, hujung kolektif dia asingkan oleh mika, dia tak ada perubahan sebab auxin tak dapat merentasi mika. Peranan auxin dalam gerak balas geotropisma. Kepekatan auxin yang tinggi di bahagian bawah, hujung pucuk merangsang pemanjangan sel. Kalau bagi akar pula dia tak balik, dia merencat. Kalau yang ni, korang boleh nampak yang pucuk ni merupakan geotropisma negatif sebab dia tumbuh arah menentang graviti. Dia penting kerana ia membolehkan pucuk mendapatkan lebih banyak cahaya matahari kerana ia menjalankan fotosintesis. Kepekatan auxin yang tinggi. Sebagai memanjang lebih cepat, pucuk bengkok ke atas. Bagi yang akar pula, ia merupakan geotropisma positif. Ia penting kerana ia akan membantu akar untuk tumbuh ke arah bawah untuk mendapatkan lebih banyak air dan garam mineral. Bagi akar ni, kepekatan auxin dia tinggi, jadi pemanjangan sel di bahagian bawah direncat. Akar akan membengkok ke bawah. Tamat 5.2. Aplikasi fitohormon dalam pertanian. Fitohormon juga dapat dihasilkan secara sintetik di dalam makmal. Auxin menggalakkan pertumbuhan tanaman, merangsang pengembangan akar, pembaikan aset pada keratan batang tumbuhan berkayu bagi tanaman hortikultur. Tanaman hortikultur ni merupakan sains dan seni penanaman sayur-sayuran, buah-buahan, bunga hiasan dan landscape. Dalam kata erti lain, ia merupakan untuk tujuan perubatan, makanan dan estetik. Ia menghasilkan buah tanpa biji melalui kaedah partenokopi. Kalau bagi bunga ni, auxin ni disembur pada bunga yang belum disenyawakan. Hasilnya buah yang berkembang dari bunga tersebut akan menjadi buah yang tiada biji. Contohnya, tembikai dan anggur. Ia juga melambatkan pertunasan ubi kentang semasa penyimpanan atau pemasaran. Gibberellin. Gibberellin merawat tumbuhan kendi akibat mutasi tumbuh ke ketinggian normal.
menghasilkan anggur yang lebih besar. Dia dapat menghasilkan anggur yang lebih besar sebab gibberellin ini disembur pada bahagian tangkai anggur, menyebabkan tangkai memanjang dan menghasilkan buah anggur yang lebih besar. Gibberellin merangsang pemanjangan tangkai bunga dengan cepat, dan akhir sekali menggalakkan percambahan biji benih tanaman seperti salad, oat dan tembakau pada keadaan suhu rendah atau kekurangan cahaya. Cytokinin. Teknik kultur tisu. Yang pertama, merangsang pembahagian dan pembezaan sel. Yang kedua, digunakan bersama auksin untuk merangsang pembentukan organ tumbuhan seperti akar dan batang. Seterusnya, ia digunakan untuk melambatkan penuaan daun bagi pokok bunga yang baru dipotong. Contohnya digunakan secara komersial oleh penjual bunga untuk memastikan bunga yang dipotong kekal segar. SCFCC, ia memberi kesan perencatan ke atas proses pencambahan dan pertumbuhan supaya ia dapat mengelakkan biji benih bercambah pada keadaan yang tidak sesuai. Etilena digunakan secara komersial untuk merangsang pemasakan buah dengan cepat dan sekata. Merangsang pembungaan serentak pada tumbuhan dalam ladang. Dia ada 3 cara yang kita boleh guna untuk mempercepatkan pematangan buah, iaitu masukkan dalam bekas tertutup, bungkus dengan plastik, simpan dalam beras. Kalau korang tertanya macam mana benda ni berfungsi, iaitu gas etilena yang terbebas dalam beg plastik akan berkumpul, menyebabkan kepesikatan etilena tinggi. Oleh itu, ia merangsang pemasakan buah. Habis.